Okey, selamat sejahtera kepada murid-murid. Hari ini kita akan belajar bab 5 Matematik Tingkatan 3 iaitu Nisbah Trigonometri bersama saya Puan Nur Adila Tugi. Okey, apakah itu trigonometri? Okey, trigonometri bermula datangnya daripada perkataan Yunani iaitu trigonon. Trigonon bermaksud tiga, triangle yang mempunyai tiga sudut dan juga metron iaitu measure. Maknanya kamu boleh mengukur segitiga ini. Okay. So, adakah semua segitiga yang boleh kita aplikasikan dengan trigonometri? Tak boleh. Ini adalah bidang kajian hanya boleh diaplikasi ke atas segitiga yang bersudut tegak iaitu yang mempunyai sudut 90 darjah. Okey, berikan contoh segitiga lain, jenis-jenis segitiga lain yang telah kamu pelajari dahulu. Okey, bolehlah buat ulang kaji apakah dia nama-nama lain segitiga. Okey, apakah pengenalan untuk trigonometri? Tiga lah. Trigonometri merupakan satu hubungan antara suatu sudut dengan dua sisi iaitu panjang segitiga yang bersudut tegak. Kamu mestilah tahu bagaimana simbol sudut tegak. Okey. Dan kita akan mendapati nisbah. Maknanya apa itu nisbah? Nisbah ni kita dah belajar kan dahulu pembelajaran lalu. Nisbah tu ialah perbandingan antara dua unit. Contohnya bilangan. Okey, sekarang ni kita buat perbandingan antara dua sisi panjang segitiga. Okey. Kemudian masihkah anda ingat dengan teorem Pythagoras? Teorem Pythagoras ni sama juga, kita hanya boleh apply dekat segitiga bersudut tegak. Jadi kalau anda masih ingat, ni adalah segitiga. Apakah ciri-ciri segitiga bersudut tegak? Dia mestilah mempunyai simbol empat segi ni. Maknanya tak payah bagi tahu pun. Kita tahu yang ni adalah simbol 90 darjah. Maknanya dia ialah bahagi. Bahagi 2 lah, 180 bahagi 2 dapat 90 darjah. Okey, apakah ciri-cirinya? Okey, kalau segitiga kita bergantung kepada 3 titik. Ya. So inilah datangnya 3 sudut. Jadi kita ada titik A, titik B dan titik C. Point lah, point. So ni kalau kita letak dekat atas Cartesian plane, kita akan dapat koordinat. Okey, ini apa yang saya tunjuk ni? Ni adalah hypotenuse. Okey, apa nama dia? Hypotenuse. Apakah ciri-ciri dia? Dia mesti bertentangan dengan 90 darjah. Okey. Maknanya kalau untuk teorem Pythagoras kita mesti cari hypotenuse iaitu sisi yang paling panjang dalam segitiga dan juga kedudukannya mestilah bertentangan dengan sudut tegak atau 90 darjah. Okey. Okey, next, imbas kembali juga kalau teorem Pythagoras, okey, kita berdasarkan kepada panjang ni. Maknanya ini adalah panjang. Kalau A dia adalah titik A saja, tapi kalau dia ada A, C, maknanya dia ada garisan lah. Alright. Jadi kita akan dapat dia teorem Pythagoras datang daripada AC kuasa 2 sama dengan AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2. Okey, ni adalah kalau kamu tahu kalau kuasa 2 maknanya luas. So luasnya lah. Dan kalau kita nak panjang saja, kita kena punca kuasakan. Alright. Jangan lupa cara tekan kalkulator, kamu kena letak kurungan yang ni. Okey, kemudian apakah dia? Sekarang kita balik semula kepada persoalan trigonometri. Maknanya kena ada 3, tapi hubungan di sini sudut dan juga dua sisi segitiga. Okey, mari kita lihat. Okey, ini adalah segitiga bersudut tepat. Dan saya ada sudut A. Okey, sudut, macam mana saya tahu ini sudut? Pertama, you ada satu garisan lengkung ni untuk menunjukkan ini adalah bukaan sudutnya.
maknanya garisan AC kepada CB. Jadi macam ni kita nak namakan dia. Namakan dia sudut A ataupun sudut ACB ataupun sudut BCA. Yang penting C ni mesti di tengah-tengah. Alright. Dan untuk sebelum apa-apa pun mesti cari hypotenuse. Okey. Ini adalah sisi terpanjang, ini dinamakan hypotenuse. Okey, jadi sisi mana lagi yang dua lagi tu? Sisi yang dua lagi ialah sisi AB, ialah sisi bertentangan dengan sudut ni. Cari dia punya bertentangan. Sudut AB ni opposite. Okey, saya akan pakai bahasa Inggeris di sini untuk senang, untuk tak payah nak fikir-fikir lagi. Okey, kalau sisi BC ni pula apa? Dia adalah sisi bersebelahan, iaitu adjacent. Adjacent means beside. Okay, A. Alright. Jadi, okay, apa pula sekiranya B ni ada sudut B. Sudut B ni sama tak tadi dengan sudut A? Tak sama. B ni dia dekat bertentangan dengan sudut A tadi. So, sini saya namakan sudut B. Okay, sudut B atau BAC atau CAB juga merupakan sudut tirus. Okay, yang kuning ni apa? Kita namakan dia hypotenuse. Okay, kemudian untuk sudut B, BC merupakan opposite. Okay, nampak tak? Bila sudut U, kena cari sudut dahulu baru tentukan sisi. Okay, next. Okay, apa itu sudut AB ni? Sudut AB ialah sisi yang bersebelahan, means adjacent. Okay, kita masih lagi hubungan. Tajuk ni tiba-tiba keluar lambat pula. Okay, sekarang ni saya nak perkenalkan Sohkahtua. Sebagai pelajar tingkatan 3, kamu mesti tahu formula dan cara bagaimana nak hafal. Okay, Sohkahtua ni senang saja. Okey, kita mulakan dengan Sohkahtua. Tengok cikgu dah warnakan ni, warna kuning, warna merah dan warna hijau. Okey, masing-masing akan menunjukkan 3 trigonon ni. Okey, untuk pertama sin ataupun sin. Sin theta. Theta ni bermaksud sudut. Okey, simbol yang unik. So, sin theta sama dengan opposite length, maknanya sisi yang bertentangan dibahagi dengan hypotenuse. Okey, ini adalah rumus yang pertama. Rumus yang kedua ialah C. C stands for cos. Okey, ni bahasa Inggeris, cos ataupun cos theta K. KOS. Okey, cos theta equals to adjacent length, maknanya sisi yang bersebelahan bahagi dengan hypotenuse. Last sekali ialah tan theta, iaitu opposite length divide by adjacent length, bermakna sisi yang bertentangan dibahagikan dengan sisi yang bersebelahan. So, kalau kamu tengok, okay, S stand for sin, O opposite, H hypotenuse. C untuk cos, A untuk adjacent, H untuk hypotenuse. Dan tan theta sama dengan opposite length divide by adjacent length. Jadi kamu tak perlu nak hafal banyak-banyak, kamu hanya perlu gunakan Sohkahtua sahaja. Okey. Jadi berdasarkan formula tadi, kita akan lihat macam mana kita nak apply, macam mana kita nak aplikasikan ke atas segitiga ni. Okey, segitiga bersudut tepat di mana sudut ABC adalah 90 darjah. Okey. Okey, katakan inilah A. Okey. H, kita cari H dulu macam cikgu cakap, maknanya opposite dengan 90 degrees, kamu dapat AC. Kemudian bertentangan dengan A ialah O, kamu cari O. Mula-mula mesti cari H dulu sebab nanti yang tinggalnya hanyalah OCM dan ACM. Jadi
tentukan sudut. Jangan takut untuk lukis ya. Lukis saja sudut ni. Sebab ramai yang rasa macam tak confident nak lukis sudut. Kamu lukis saja sudut pertama kali. Hendak identify, dikenal pasti. So, lepas kamu dapat sudut, kamu tengok opposite dia ialah sisi AB dan sebelah sudut tu sisi ACM. Okey, dan kamu bolehlah gunakan formula ini. Mana sin A degrees sama dengan OCM bahagi HCM. Kemudian cos A degrees sama dengan ACM bahagi HCM. Dan A degrees sama dengan OCM bahagi ACM. Okey, apabila panjang dibahagi dengan panjang, CM bahagi CM, kamu akan dapat 1. Jadi sebenarnya dia tak ada nilai, tak ada unit. Alright? Kamu hanya akan dapat nombor saja, nilai saja. Kalau tak percaya, tengok yang ni. Okey, mendapatkan nilai sin theta, cos theta dan tan theta. Okey, saya bagi contoh segitiga ni. Okey, segitiga ni saya nyatakan sudut A. Lepas tu ada 15 cm, 36 cm dan 39 cm, iaitu dia punya panjang. Alright. Okay, soalan dia pertama, dapatkan sin theta. So, kita gunakan SOHCAHTOA. This is very important. Okay, so macam mana nak buat? Kita tentukan, kita tandakan. Mula-mula cikgu cakap apa? Kamu cari H dahulu. Okay. Alright. Okay, next. Bertentangan dengan sudut ni ialah O, bersebelahan ialah A. Okey, sin A degree sama dengan, okay, kita tulis dulu dia punya formula. So, sin theta sama dengan opposite divide by hypotenuse. Okey, opposite ialah garisan AB, hypotenuse ialah garisan BC. Okey, kamu letak saja nilai. Opposite ialah 15 cm bahagi dengan hypotenuse ialah 39 cm. Okey, note that kamu perhatikan bahawa sin A degrees menjadi 5/13. Maknanya dah tak ada dah cm bahagi cm potong. Kenapa dapat 5/13? Kecilkan 15 bahagi 3, 39 bahagi 3. Guna kalkulator pun boleh. Kamu boleh dapatkan inilah jawapan akhir ataupun kamu boleh produce sin A degree sama dengan 0.38446. Okey, sekiranya dia minta, soalan minta cari sin theta, kamu terus berikan jawapan begini. Okey, kemudian kita nak cari dengan menggunakan segitiga yang sama, kita nak cari pula cos theta. Okey, sebelum apa-apa, cos theta kita letakkan dulu dengan pensel, dengan rajah, jangan takut. Okey, H di mana, A di mana, O di mana. Kemudian cos A degree sama dengan ACM, maknanya divide by HCM. Mana kita tahu? Sebab kah berwarna purple, pink purplish ni. Okey, next kita masukkan nilai, cari kah adjacent, maknanya dia ialah 36 cm bahagi dengan 39 cm. Bila kita tekan kalkulator, cm tu sudah hilang sebab dia nisbah. Kita akan dapat 12/13 dan akhirnya kamu akan mendapat jawapan cos A degrees bersamaan dengan 0.9231. Cikgu memang suka kalau berikan nombor perpuluhan sehingga ke 4 titik perpuluhan, bermakna ianya lebih jitu, lebih tepat, lebih kecil. Okey, kemudian akhir sekali ialah segitiga yang sama. Bagaimana kita nak mencari nilai tan theta? Mula-mula kamu mestilah label dahulu. Okey, tan A degrees bersamaan dengan opposite divide by adjacent. Opposite bertentangan, adjacent bersebelahan.
Okey, nanti kita tengok toa. Opposite ialah 15 cm. Masukkan 15 cm di atas ni. Bahagi dengan 36 cm sudah menjadi warna merah. Okey, bila saya kecilkan, kita akan dapat tan A degrees bersamaan 5/12. Dan akhirnya, kamu akan mendapat jawapan tan A degrees sama dengan 0.4167. Hanya gunakan kalkulator. Jadi, saya harap dengan penjelasan ini, kamu semua akan mendapat manfaat dan seterusnya boleh menjawab soalan-soalan mudah dalam PT3. Okay, take care, stay safe and stay at home. Okay, bye.